Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita hari itu berhenti setakat muka surat 22 dah. Ciri-ciri istimewa tu di bawah situ. Muka surat 22 di bawah tajuk ciri-ciri istimewa yang terdapat di dalam kitab Jami' At-Tirmidzi. Penting sekali kita mengetahui ciri-ciri istimewa yang terdapat di dalam Jami' At-Tirmidzi ini, sebab dengan kita mengetahuinya itu satu tarikan kepada kita untuk mempelajarinya seterusnya. Jadi daripada awal lagi kita tahu bila kita bertemu dengan macam ni, apa maksud dia, apa maksud dia. Maknanya kita tidak masuk dalam pengajian kitab Tirmidzi ini dengan meraba-raba, tidak, tapi dalam keadaan jelas kita faham istilah-istilahnya, apa maksudnya. Itu penting sekali. Antara ciri istimewa kitab Jami' Tirmidzi ialah satu, selain kitab Jami', ia juga merupakan kitab sunan. Rasanya kita sudah bincang ni, tapi tak kan? Sampai nombor 6. Oh, nombor 6. Nombor 6 Muka surat yang sama 22. Di bawah setiap bab dikemukakan 1, 2 atau 3 hadis. Hadis-hadis yang dipilih Imam Tirmidzi pada umumnya tidak dikemukakan oleh imam-imam hadis yang lain. Ia kemudiannya disusuli dengan kata beliau, wa fil bab an fulan wa fulan, iaitu satu istilah khusus beliau yang merujuk kepada di sana, yang menunjukkan bahawa di sana terdapat juga hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat lain selain yang telah dikemukakan oleh beliau. Hadis-hadis yang diisyaratkan oleh beliau melalui wa fil bab an fulan wa fulan itu sesuai juga dimasukkan di bawah bab yang dikemukakan beliau itu. Hadis-hadis yang diisyaratkan oleh Tirmidzi melalui isyarat wa fil bab an fulan wa fulan, itu mungkin betul-betul sama lafaznya dengan hadis yang dikemukakan oleh beliau di bawah sesuatu bab. Mungkin juga hanya sama dari sudut makna atau kandungannya sahaja. Ini penting. Kitab Tirmidzi ni, kalau kita tengok dari segi zahir dia tidak sama dari segi cetakan edisi tu. Kalau cetakan di Pakistan dia satu jilid saja, tapi dia bagi kepada dua, jadi 2 juzuk. Besar, saiz besar. Tapi dalam setengah-setengah cetakannya dia tidak begitu banyak jilid lah, dia banyak jilid. Mungkin 5 jilid ataupun lain-lain yang saya pakai tu cetakan sana. Dia besar, panjang. Bahasa Urdu tak? Tidak. Inilah teks Arab lah. Kemudian dia ada di tepi dia tu hasyiah. Hasyiah. Itulah. So jilid itu adalah cara pemikiran Tirmidzi atau pemikiran Bukhari? Itu kemudian. Itu kemudian. Jadi di bawah setiap bab memang nampak ringkas, kecil, tapi sebenarnya kalau kita teliti apa yang dimaksudkan oleh dia dengan fil bab an fulan tu maksudnya sahabat lah. Katakanlah satu hadis dia riwayatkan daripada Jabir bin Abdullah. Di bawah satu tajuk ada satu hadis daripada Jabir bin Abdullah. Kemudian dia isyaratkan wa fil bab an Abi Hurairah wa Ibni Umar wa Aisyah wa Hafsah dan lain-lain dia sebut. Wa fil bab, mana dalam bab ini berhubung dengan tajuk ini ada juga riwayat daripada fulan tu maksudnya sahabat-sahabat lah. Dia sebut sahabat-sahabat dengan sanad dia sendirilah. Dan kalau kita nak dapat riwayat-riwayat mereka ini, selalunya ada di dalam kitab-kitab lain lah, berselerok lah. Jadi Imam Tirmidzi dia isyarat sahaja. Kalau nak sebut semua ni jadi panjang, besar sangat kitab dia. Jadi sehingga ulama perlu buat kajian yang berasingan, tulis kitab yang berasingan untuk membincangkan tentang fil bab dalam Tirmidzi. Fil bab an fulan itu apa maksudnya dan di mana letaknya, bagaimana sanadnya.
Itu dia jadi kitab yang lain-lain pula. Hafiz Ibn Hajar misalnya ditulis Al-Lubab fi ma qala At-Tirmidzi wa fil bab. Dan terakhir yang saya dapati, salah seorang guru saya jugalah di Pakistan, menantu kepada Maulana Banuri, dia tulis Kashfun Niqab amma qala At-Tirmidzi wa fil bab. Itu 5 jilid. Bincang ini saja, wa fil bab tu saja. Sebab tu saya kata sebenarnya ringkas kalau dibahas betul-betul dia jadi besar sangat kitab Tirmidzi itu. Macam di sini Kashfun Niqab itu ditulis oleh Maulana Dr. Habibullah, dan dia meninggal dunia kerana ditembak oleh Syiah. Ditembak di Pakistan. Pernah dalam surat khabar dulu ada beberapa orang ulama kena tembak, salah seorangnya dia lah pengarang kitab. Jadi kitab tu kiranya terkini lah dalam dunia ilmu membincangkan tentang ini saja. Kashfun Niqab nama. Jadi dia buat hanya satu hadis, kata ataupun 2-3 hadis, lepas tu dia isyarat saja. Yang lain-lain tu tiap-tiap orang sahabat itu, kalau kita ambil satu-satu sana mungkin sampai 10. Maknanya banyak isyarat dia tu. Cuma yang dia isyarat tu boleh jadi sahih, boleh jadi dhaif, macam-macam lah kedudukannya. Yang pentingnya kita boleh tahu di mana letak. Sebab itu ulama kena buat buku yang berasingan, kitab yang berasingan, baru kita tahu ini riwayat yang dia isyarat daripada Abu Hurairah tu tak ada dalam Tirmidzi ni. Jadi di mana? Ada di mana? Jadi dia sebut sanadnya macam mana. Itu penting sangat. Jadi fil bab ni dalam Tirmidzi ni sangat istimewa. Dia ringkas dengan cara begini. Dan kita boleh tahu banyak saluran riwayat itu yang berbagai-bagai tarafnya ataupun kedudukannya. Cara yang sama dibuat oleh Imam Muslim sebenarnya, tapi Imam Muslim dia dengan cara dia sendiri, syarat dia sendiri tinggi, syarat dia, jadi dia ambil pilih yang sahih-sahih dan tinggi kedudukannya. Adapun Tirmidzi tidak, dia rangkum semua. Itu bezanya. Dia rangkum semua. Tapi dia tidak buat mari sanad sepenuhnya jadi panjang macam Bukhari Muslim itu jadi panjang. Dia hanya isyarat. Jadi bila dia kata wafil bab itu, maksudnya hadis yang lebih kurang sama berkaitan dengan masalah ini ada juga diriwayatkan oleh orang ni sahabat selain yang saya kemukakan itu. Itu cara dia. Kemudian kita nak pasti lagi, ini kerja ulama hadis lah. Dia tengok satu-satu apa bezanya. Kalau ada bezanya di mana? Ada tambahan ke dalam riwayat yang lain itu? Ada kurang ke sikit? Macam mana? Itu penting untuk perbandingan. Itu penting untuk perbandingan. Jadi istilah fil bab dalam Tirmidzi ini adalah satu istilah yang sangat istimewa, yang tidak ada di dalam kitab lain. Itu antara ciri istimewa. Tidak ada. Dalam cara yang ringkas, dia telah mengisyaratkan kepada berapa banyak hadis yang diriwayatkan daripada sahabat-sahabat. Jadi kita tahu daripada dia isyarat tu bahawa hadis ini bukan hanya diriwayatkan oleh seorang sahabat saja, ramai. Jadi kalau seorang sahabat, katakanlah 7 orang sahabat, tiap-tiap orang sahabat ni berapa ramai anak murid dia, berapa ramai pula yang meriwayatkan daripada sahabat ni. Jadi daripada asal lagi, daripada awal lagi itu sudah 10 orang dah. Katakanlah 10 orang. Jadi tiap-tiap satu ni kalau 10 pula, jadi banyak mana. Gitulah. Jadi hebatlah. Jadi mungkin hadis-hadis yang diisyaratkan dengan fil bab oleh Tirmidzi itu betul-betul sama lafaznya dengan yang dibawa oleh dia. Yang dibawa oleh dia dalam kitab tu. Ini kita akan jumpa, semuanya kita akan jumpa. Jadi terlebih dahulu pengenalan ni kita kena tahulah benda yang kita akan jumpa tu. Nanti bila berjumpa, saya akan ceritalah macam mana caranya. Mungkin betul-betul sama lafaznya, atau dia sama dari segi makna dia saja, atau kandungan dia saja sama. Jadi itu dia tak kisahlah. Tidak kata bila dia kata fil bab ni mana betul-betul sama, tak mesti begitu. Tak mesti begitu. Yang pentingnya kandungan dia tu sama, makna dia lebih kurang sama.
Yang ketujuh, Imam Tirmizi biasanya akan meringkaskan hadis yang terlalu panjang. Beliau akan mengambil hanya bahagian yang diperlukan dan berkenaan sahaja dengan sesuatu bab. Kerana itulah anda akan dapati hadis-hadis Tirmizi selalunya ringkas dan pendek. Bentuk hadis yang ringkas dan pendek itu tentunya mudah dihafal dan diingat. Itu faedahnya. Jadi dia dah bawa hadis di bawah satu bab itu. Kalau panjang, hadis itu dia ringkas. Mana yang perlu saja. Kadang-kadang hadis itu sama juga dengan ayat Quran, sama juga. Kadang-kadang yang lain-lain itu tidak perlu. Kita sekarang nak cerita ini, jadi ambil yang itu sajalah. Tapi dia ambil pun, dia ringkas pun sampai tidak merosakkan makna, tidak sampai jadi mengelirukan. Artinya yang dia ambil itu berdiri sendiri lah. Tidak kata bergantung dengan yang dia buat tu. Kalau tak bawa yang dia buat tu, tak akan faham. Tak sampai begitu. Jadi cara dia tu pandai lah. Cara dia. Jadi bolehkah dikatakan itu dipanggil hadis, sedangkan daripada riwayat asal tu begitu? Hadis Boleh juga. boleh. Cuma dikemukakan dalam bentuk, dia panggil satu istilah, dia panggil kharm. Kharm itu dibenarkan, memang boleh. Kharm maknanya kita ambil hadis atau kemukakan hadis dalam bentuk yang ringkas. Ringkas. Kita buat sebagai, tapi dengan syarat jangan merosakkan makna. Jangan sampai orang tak faham atau faham macam lain, lain daripada yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya. Itu syaratnya. Jadi yang boleh buat kerja-kerja macam ni orang yang pandai jugalah, macam Imam Tirmizi tu. Jadi apa faedahnya? Faedahnya kita pergi kepada yang berkenaan saja. Yang pertama. Yang keduanya, faedah dianya mudah kalau nak hafal. Kalau nak ingat, mudah. Kalau nak ingat semua tu yang panjang tu susah. Itu faedah dia. Ini semua dibuat oleh Imam Tirmizi, ada maksud dia. Yang ke-8, jika sanad sesuatu hadis berillat, yang ini mempunyai kecacatan atau muttarib, yang ini tidak tetap, sekali begini sekali begini, Imam Tirmizi akan menjelaskannya secara terperinci. Ini kita akan berjumpa nanti bila kita baca kitab Tirmizi itu sendiri. Kalau hadis itu ada illat, ada masalah lah, ada masalah, ada penyakit. Illat lah asal maknanya penyakit. Ada kecacatannya, kecederaannya. Bukan cacat dan cedera tu kerana Rasulullah SAW, tidak. Rasulullah SAW itu memang lengkap, sempurna. Tetapi kadang-kadang perawi ni, bila dia riwayat dengan makna terutamanya. Dia ambil mafhum dia. Maka di situ akan berlaku, mungkin kecacatan yang dipertikaikan oleh orang kemudian. Misalnya setengah-setengah ulama hadis pertikaikan riwayat-riwayat. Banyaklah dalam Bukhari, Muslim semua ada hadis itu, iaitu Nabi Ibrahim pernah berdusta 3 kali kan. Dia sebut dusta. Jadi ulama-ulama pertikai itu, walaupun ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim, bukan pertikai kesahihannya, bukan pertikai sanadnya, pertikai dari segi betulkah Nabi SAW telah menggunakan perkataan dusta itu untuk Nabi Ibrahim. Betulkah? Sebab ini nampaknya ada illatnya itu, ada kecacatannya itu, yang tidak sesuai dengan sesuatu hadis yang sahih. Takkan Rasulullah, kata mereka lah, ini dari segi pendapat masing-masing lah, kata mereka, takkanlah Rasulullah SAW nak kata begitu, bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan akidah Islam. Dia sendiri yang ajar, Nabi-Nabi ni, Quran sendiri yang ajar Nabi-Nabi ni benar. Nabi-Nabi adalah benar. Salah satu sifat Nabi ialah benar, sidq, benar. Jadi macam mana sekurang-kurangnya, walaupun kita kata dia tu benar, tapi ada juga 3 kali itu dia berdusta, ada juga. Jadi itu kan menimbulkan persoalan. Kemudian dalam Quran disebut, bila sebut Nabi Ibrahim, ada ayatnya yang menyebutkan innahu kana siddiqan nabiyya. Dia adalah seorang yang sangat benar dan seorang nabi. Jadi ini orang boleh bertikai, tidak sangat benar lah. Kalau dia ada juga yang berdusta, benar sajalah kata. Ini apa makna sangat benar? Sekurang-kurangnya
boleh sebut tiga ni dia memang berdusta. Jadi perkataan dusta itu dipertikaikan. Betulkah ini yang Nabi sebut, lafaz Nabi, atau perawi itu dia faham zahirnya nampak macam dusta dan orang anggap dusta, jadi dikatakan dusta, hakikatnya belum dusta. Apa yang dikatakan dusta tu bisa, contohnya ini satu contoh saja. Yang dikatakan dusta itu ialah Nabi Ibrahim, satunya dia kata saya sakit bila masyarakat dia, orang ramai ajak dia pergi tempat keramaian. Mestilah ada dalam keramaian itu pemujaan sebab mereka menyembah berhala. Jadi Nabi Ibrahim tak mahu pergi. Dia kata saya sakit. Fa nazara nazratan fin nujum faqala inni saqim. Dia pun tengok ke bintang, dia kata saya sakit. Itu satu. Kata mereka padahal dia tidak sakit. Yang kedua, apabila dia pergi pukul berhala-berhala semua tu, patah jatuh semua, dan dia sangkut kapak tu dekat tubuh berhala yang paling besar. Dan bila orang syak terhadap dia, sebab orang tahu dia anti sangat berhala-berhala ni, orang syak kepada dia, dia pun kata bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Dah, dia kata ni yang besar ni lah buat, kata dia. Yang besar ni lah buat kerjanya, tanyalah. Kalau mereka ni dapat bercakap, tanyalah. Yang rebah-rebah ni semua tanyalah, betul ke dia buat? Atau tanya dia sendiri, kenapa kamu buat? Itu dua. Yang ketiganya, bila dia pergi ke Mesir, raja di situ pada ketika tu raja yang zalim lah, kira-kira raja yang tak baik lah, peribadinya. Jadi raja ni dia pelik perangai dia, pelik. Kalau kata isteri orang, dia tertarik. Tapi kalau tidak isteri orang, dia tak tertarik. Jadi jiwa juga lah. Ada juga macam tu. Jadi Nabi Ibrahim tahu. Dia kata kalau orang tanya kamu siapa, dia kata adik-beradik lah, kita ni adik-beradik lah. Jangan kata saya isteri dia, jangan kata begitu, saya adik-beradik dengan dia. Jadi itulah yang dikatakan tiga dusta telah dilakukan oleh Ibrahim. Tapi kalau kita selidiki betul-betul, betul ke dusta? Belum pasti lagi. Belum pasti lagi. Jadi misalnya yang pertama tadi, kita kata dia sakit. Mana kita tahu dia tidak sakit? Yang kita kata dia tidak sakit tu, mana kita tahu yang dia tidak sakit? Boleh jadi dia sakit. Sakit sikit pun sakit dah. Tidak salah kalau kata sakit pun. Sakit macam-macam. Sakit hati pun dia juga. Kalau orang biasa dia kan, sakit jiwa tu akhirnya tidak sakit apa-apa, sakit juga. Tapi Nabi Ibrahim itu tentulah tidak begitu. Mana kita tahu dia ada masalah pada masa tu, sakit perut ke mulas perut, itu sakit juga. Jadi macam mana kita boleh kata dia berdusta, dia tidak sakit? Adakah dia cerita kepada sesiapa yang bahawa memang dia tidak sakit apa-apa pada masa tu, saja dia berdusta? Adakah macam tu? Ada? Tak ada. Jadi dia kata dia sakit, kita tak boleh kata dia dusta. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kata yang besar tu buat. Ini semua bahas dalam percakapan kita. Kalau kita nak marah, anak dia mati dilanggar kereta. Siapa yang langgar? Siapa yang menyebabkan dia mati? Dia pun tunjuk ke ayah dia, inilah dialah yang bunuh. Dialah yang bunuhnya. Padahal bukan ayah dia yang langgar orang lain, tapi ayah dia tu biarkan. Jadi kadang-kadang kan kita kata begitu. Atau contoh-contoh lain banyak lagi. Apa yang buat dia ni mati? Apa dia jantung ke darah tinggi ke apa? Dia lah bagi makan nasi biryani. Nasi biryani itulah yang bunuh dia je. Misalnya kita kata padahal bukan begitu kan. Dalam bahasa percakapan kita nak ajar. Jadi kalau dah dia tu betul Tuhan, mesti dia boleh bercakap. Tanyalah. Yang kamu duk sembah selama ni nak tanya itu pun dia tak boleh jawab. Kira-kiranya apa ada di situ tu dialah yang pukul. Itu dia mencabar fikiran umat dia, masyarakat dia, supaya berfikir. Jangan ikut begitu saja.
Dia tidak berbohong. Di situ dia mencabar fikiran orang, mengetuk fikiran. Sama juga dia kata dia tu adik-beradik. Adik-beradik memang kita orang Islam, mukmin, innamal mu'minuna ikhwatun. Allah SWT pun kata begitu. Saudara, persaudaraan Islam, bukan zaman kita saja, bukan zaman untuk umat Muhammad saja, zaman dulu pun sama-sama Islam itu adik-beradik. Dia maksud itu. Jadi dalam bahasa Arab, cara macam ni dia tidak panggil dusta, dia panggil tauriyah. Ada satu bab dalam ilmu balaghah, ilmu bahasa Arab, seni bahasa Arab, dia panggil tauriyah. Tauriyah ini kita mengucapkan sesuatu yang makna-makna yang dekatnya begini, itu tidak kita maksudkan. Ada satu lagi makna dia yang agak jauh, orang tak terlintas kepada yang jauh tu. Kita maksudkan yang itu. Kita maksudkan yang itu. Misalnya kita kata dalam bahasa kita Melayu mudah sikit, kita kata dia ni siapa? Ni adik saya. Biasa kawan Melayu kata adinda, adik kepada isteri dia. Ni abang saya. Abang tu apa makna bahasa Melayu? Abang betul-betul adik-beradik, darah daging satu. Abang dengan makna suami pun selalu kita sebut kan. Jadi mungkin orang depan tu dia faham abang ni biasanya abang darah daging lah. Jadi dia, bolehkah dia kata kita berdusta bila kita kata abang dengan maksud suami? Tak boleh. Sebab itu pun salah satu makna abang juga. Kita pakai yang itu. Jadi tidak, di mana dusta? Tidak dusta. Orang Islam, adik-beradik, ya, tidak dusta. Jadi sama juga yang lain-lain, itu tauriyah dipanggil, tauriyah. Macam sakit, biasanya sakit ni kalau mengaduh tu lah, yang terlantar di hospital itu kan sakit. Tapi tidak mesti kan sakit tu begitu, banyak lagi yang lain-lain. Bila kita sebut sakit, orang akan ingat biasanya sakit jisim lah, tubuh kita. Orang tak terlintas jauh sikit nak pergi kepada sakit yang lain-lain. Tapi dia boleh juga. Boleh jadi asalnya Nabi SAW guna perkataan itu, tetapi perawi dia tukar perkataan itu dengan dusta sebab zahirnya nampak macam dusta. Di situ kesilapan. Kata ulama yang tak mahu terima lafaz itu, dia kata hadis ini ada cacatnya. Cacatnya di mana? Tu. Tapi bagi yang lain-lain, dia terima, dia kata tidak. Kalau Nabi SAW kata begitu sekalipun, kita boleh pakai. Sebab dusta ni bukan semua tempat tak boleh. Ada yang dusta, ada kalanya wajib. Ada kalanya wajib. Dusta dalam akidah. Misalnya seseorang itu paksa kita supaya ikut cara dia, kalau tidak dia bunuh kita. Berdusta pada ketika itu tidak salah, bahkan wajib. Salah kalau kita tidak berdusta dalam keadaan itu. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hati dia tetap dengan iman, dia tetap percaya kepada Allah, tapi oleh kerana dipaksa kata Tuhan ini tiga misalnya, kata kalau tidak aku bunuh, kita boleh kata Tuhan, tapi hati kita tidak. Jadi akidah kita tak rosak, kita tidak jadi murtad dengan kata begitu, sebab Allah SWT sudah ada panduan bagi dalam keadaan ini. Jadi boleh, itu kan dusta juga. Banyak lagi tempat-tempat lain yang boleh berdusta. Jadi Nabi Ibrahim, kalau kita kata dia berdusta, dusta yang diharuskan, itu keadaan. Dia kata tak payah kita kata ini cacat apa, boleh terima yang ini. Bukan semua dusta itu haram. Ada kalanya dusta itu perlu. Nabi Ibrahim telah menunjukkan contoh itu. Tidaklah bermakna kalau seseorang itu dikatakan benar, dia langsung tak cakap bohong. Kalau bohong tu kena pada tempatnya, tidak hilang sifat benar dia tu. Itu kata mereka. Jadi bahaslah benda-benda macam ni kan, ini yang orang panggil ilat. Mungkin satu pihak nampak ini ilat, masalah ataupun cacat, pihak lain kata tidak. Mungkin semua kata ya betul, kalau macam ni memang cacat sungguh. Ini benda-benda yang demikian. Kecacatan dalam hadis ni ada kala pada hadis tu sendiri, kita panggil matan dia tu, teks hadis itu sendiri. Ada kalanya pada sanad dia. Kecacatan terletak pada sanad dia. Jadi Imam Tirmizi akan perjelaskan, akan nyatakan di mana.
Jadi di sini seolah-olahnya dia macam menceritakan ilal lah, ilal. Seperti kita telah bincangkan sebelum ni kan, Imam Tirmizi ni salah seorang tokoh dalam bab ilal. Ilal ni penyakit ataupun kecacatan yang ada pada hadis. Sebab tu dia boleh cerita cacatnya sebab gini. Sepatutnya bukan orang ini, orang ni, sahabat ni keliru ni perawi ni. Yang sebenarnya hadis ini diriwayatkan oleh sahabat ini yang kedua, bukan sahabat yang pertama. Jadi sebut nama sahabat yang pertama ni keliru. Dia akan cerita benda-benda macam ni. Yang kesembilan, menghilangkan kekeliruan yang mungkin timbul daripada nama-nama perawi yang mengelirukan. Jika seseorang perawi itu terkenal dengan nama sebenarnya, nama panggilan yakni kunyah, atau nama gelarannya yakni laqab juga disertakan. Apa sebab? Takut keliru. Jadi kalau dalam sanad tu ada nama ni, nama ni banyak, misalnya nama Muhammad. Banyak sangat nama Muhammad ni. Jadi Muhammad bin apa? Kita sebut. Kemudian Muhammad ni apa kunyah dia? Panggilan, nama panggilannya. Seperti Nabi kita kan, kunyahnya Abul Qasim. Itu kunyahnya, orang Arab dia guna begitu. Jadi kalau Muhammad ni perawi ni, apa kunyahnya, apa gelarannya, laqabnya, itu dia sebutkan. Misalnya Sulaiman dia sebut, haddatsana Sulaiman. Jadi dia sebut Sulaiman itu A'mash. A'mash itu gelaran dia. Kadang-kadang dalam setengah riwayat haddatsana Al-A'mash, A'mash meriwayatkan kepada kami, kata perawi itu. Kita ingat orang lain-lain, rupanya orang yang sama. Dalam keadaan ini Imam Tirmizi akan sebut Sulaiman ini maksudnya A'mash, A'mash ini Sulaiman. Jadi kalau nampak dalam riwayat itu berbeza, sebenarnya sama saja. Itu sama saja. Dengan cara ini kekeliruan tentang seseorang perawi tidak akan berlaku. Kadang-kadang Imam Tirmizi juga membincangkan tentang seseorang perawi, sama ada ia memang mendengar daripada orang yang diriwayatkan sesuatu hadis daripadanya, yakni marwi anhu kita panggil, atau tidak. Kadang-kadang dia cerita, ni orang ni tak ada, dia tak sempat ni dengar daripada Rasulullah SAW, atau dia tidak sempat dengar daripada ayah dia tak sempat. Cucu ni tak sempat dengan datuk ni. Sebab apa? Datuk mati pada tahun sekian-sekian, cucu lahir lepas tu. Dia akan sebut. Itu kelebihan Tirmizi. Jadi maknanya kita akan kenal perawi itu betul-betul lah. Banyak. Dan dia isyarat itu. Artinya kalau kita nak kenal, nak mendalami lagi ilmu ni, kena ambil kira benda-benda macam itulah. Ambil kira tarikh lahir dia, tarikh wafatnya, ambil kira tempat duduknya. Misalnya yang ni duduk di Mekah, yang ni duduk di Baghdad, kita kata. Jadi yang duduk di Baghdad ni dia pernah pergi ke Mekah ni, atau yang ni duduk di Baghdad, yang ni duduk di Mekah, dia tak pernah pergi ke Mekah. Yang duduk di Mekah ni meriwayatkan hadis daripada orang Baghdad ni, dia pernah jumpa di mana? Nak pasti semua tu dia pernah pergi ke Baghdad. Jadi kalau dalam sejarah dia tak pernah pergi, bohong lah tu, dusta lah ni. Ini sanad ini palsu, karut. Jadi kita tak boleh pakai, sebab dia tak benar jumpa pun. Macam mana dia kata orang tu cerita dekat dia? Cerita dalam mimpi, kita kata dia cerita dalam mimpi. Dia mimpi. Kadang-kadang ada juga orang ajaran sesat ni, dia bercakap macam tu. Dia jumpa bila? Bahkan saya dengar dalam internet, ada seorang pengamal ajaran sesat lah, dia memang hebat lah, masyhur juga kat atas negeri Malaysia pun dia mari juga. Malaysia pun mari, tapi orang tak perasan, rupanya dia mari. Jadi dia kata dia pernah belajar dengan Imam Abu Hanifah. Ada lagi sekarang ni. Belajar macam mana? Belajar dengan mimpi. Belajar macam mana? Belajar alam ruh. Ini semua dari segi ilmu hadis tak boleh pakai. Mana belajar sungguh, berjumpa sungguh lah. Tak kira dalam mimpi tu. Kalau nak kira dalam mimpi, semua orang yang mana mimpi dengan Rasulullah tu jadi sahabat lah. Maknanya lain kedudukannya. Jadi cara ulama hadis kan dia betul-betul realistik. Betul-betul kita boleh fikir logik.
Tidak main khayalan, perasaan apa ni. Tak ada macam tu. Dia macam orang mimpi dia, saya berjumpa dengan Rasulullah. Pernah ke dia jumpa Rasulullah? Yalah, kalau dia mimpi, yalah sekadar mimpi lah. Sekadar mimpi lah. Tidak boleh kita kata dia tu sudah jadi sahabat ke apa ke. Lepas tu apa yang dia ajar Rasulullah, katakanlah Rasulullah ajar dia begini-gini, terus kita boleh pakai. Tak boleh. Kita mesti bandingkan, lihat dengan hadis yang ada. Kalau tidak bercanggah, tidak bertentangan, sama, boleh pakai. Kalau bertentangan, tak boleh pakai yang mimpi tu. Tak boleh pakai. Itu kaedahnya. Yang ada di hadapan kita ni, yang sahih ni yang menjadi penentu. Bukan mimpi tu yang menentukan. Kalau kita buat mimpi tu yang menentukan, rosak. Bercelaru semua. Bercelaru. Yang ke-10, Jami' Tirmizi disusun secara tertib dan cermat. Disusun secara tertib dan cermat. Tajuk-tajuk babnya pula terang dan mudah difahami. Hadis-hadis di dalamnya juga senang dicari. Ini antara kelebihan dia. Kalau kita tengok Bukhari, tidak begitu. Bukhari susah. Sebelum pada ini kita bincang kan, ulama kata yang boleh faham dia mesti orang yang pandai betul. Tirmizi tidak, orang biasa pun boleh. Sebab apa? Tajuk dia terang. Macam di Bukhari tidak begitu. Pagi tadi ya, saya mengajar dalam Bukhari. Dalam tu Bukhari buat tajuk Nabi SAW dia buat tajuk bila panas kuat sangat, kita kena sembahyang lewat sikit, tunggu sehingga sejuk sikit cuaca tu. Sedangkan dia bincang tentang waktu sembahyang. Waktu zuhur dia tak bincang lagi, terus dia pergi situ. Tu dia cerita tentang, dia belum cerita lagi. Lepas tu baru dia buat bab waktu zuhur ni mula begini, berakhir sini. Tiba-tiba bab tadi tu berkenaan dengan zuhur, dia letak dulu. Kenapa gitu? Kan susah. Tidak saya saja dia buat, tidak saya saja. Ada maksud dia. Susah tu lah nak faham. Jadi pagi tadi saya jelaskan apa maksudnya. Kalau macam Tirmizi dia tidak gitu. Kalau ada pun jarang sangat. Jarang sangat ada. Jadi mudah difahami, senang dicari. Senang dicari. Yang ke-11, menurut Imam Tirmizi, hadis-hadis yang tersebut di dalamnya tidak ada yang ditolak oleh semua ahli fiqh. Adalah kalau orang ni tak terima, orang ni terima. Orang ni tak pakai, orang ni pakai. Dia dakwa begitu. Hadis-hadisnya dipakai oleh semua ahli fiqh. Tidak kata hadis itu ada saja-saja, tak ada siapa pun guna. Ini dakwa dia. Pasti ada faqih. Faqih maksudnya imam mujtahid lah. Dalam istilah dahulu, kalau kita nak kata istilah mutaqaddimin pun ya boleh. Dalam istilah mutaqaddimin, faqih maknanya mujtahid. Kalau istilah mutaakhirin, faqih maknanya ahli fiqh. Memang ada beza. Pasti ada faqih yang menggunakannya, kecuali dua hadis sahaja. Dua hadis saja. Jadi tak kira lah kalau yang maudhu' apa tu, tak kira itu. Yang dhaif, yang dia sendiri pun kata dhaif, tak kira siapa nak pakai. Yang macam tu. Ini maksudnya yang boleh dipakai lah, mengikut ulama-ulama yang boleh dipakai. Misalnya untuk fiqh, sekurang-kurangnya hadis itu hasan. Kalau yang macam tu mesti ada yang pakai. Iaitu hadis tentang menjamakkan dua sembahyang tanpa sebarang keuzuran. Hadis itu dikemukakan oleh Tirmizi di bawah bab ma jaa fil jam'i baina as-salatain. Bab jamak di antara dua sembahyang. Di bawah tajuk tu lihat hadis ini. Dia buat mari hadis ini. Apa hadis itu? Wa bihi qala hadatsana Hannad qala hadatsana Abu Muawiyah 'an al-A'mash 'an Habib ibn Abi Thabit 'an Sa'id ibn Jubair 'an Ibn Abbas qala jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bain az-zuhr wal 'ashr wa bain al-maghrib wal 'isha bil Madinah min ghairi khawfin wala matar. Qala faqila li Ibn Abbas ما أراد بذلك قال أراد أن لا يحرج أمته
bermaksud kata Ibnu Abbas, kita tak ambillah sanad dia tu, terus Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW telah menjamakkan sembahyang zuhur dan asar, dan juga sembahyang maghrib dan isya di Madinah, dalam keadaan tidak ada sebarang ketakutan dan hujan. Kata perawi, maka ada orang bertanya Ibnu Abbas, kenapa baginda berbuat begitu? Sebab maklum kan, ketika tidak bermusafir kan sembahyang tamam, sembahyang dengan sempurna. Ni kenapa pula dia jamak sembahyang pada waktu masing-masing? Kenapa pula dia jamak? Jawab Ibnu Abbas, baginda SAW berbuat begitu supaya tidak menyusahkan umatnya. Supaya tidak menyusahkan umatnya. Itu rujukannya ada di situ. B. Hadis tentang hukum bunuh terhadap peminum arak. Lihat hadis tersebut di bawah. Bab ma jaa man syaribal khamr fajlidu fa in 'ada fi ar-rabi'ah faqtulu. Itu tajuk. Tajuk Imam Tirmizi buat. Bab orang yang minum arak, kamu sebatlah dia. Kalau dia mengulangi meminum arak, kali yang keempat kamu bunuh. Itu hadisnya. Itu tajuknya. Hadisnya ini riwayat daripada Muawiyah, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamr fajlidu fa in 'ada fi ar-rabi'ah faqtulu. Mana sama, lebih kurang sama dengan tajuk yang dibuat oleh Imam Tirmizi. Itu diambil daripada lafaz hadis. Sebablah orang yang minum arak, jika dia mengulangi lagi meminumnya buat kali keempat, bunuhlah dia. Ini dalam Tirmizi. Jadi dia kata yang ni tak ada orang pakai. Dua hadis ini saja yang tak ada orang pakai. Yang lain-lain boleh dikatakan semua ada lah. Tidak orang itu, orang ini yang pakai. Semuanya mujtahid, orang-orang yang hebat-hebat, faqih yang menerimanya. Tapi yang ini kata dia tidak ada orang pakai. Tapi ulama-ulama kata, kenapa Imam Tirmizi kata begitu? Boleh jadi dalam pengetahuan dia tidak ada orang pakai. Sebenarnya ada yang pakai. Ada yang pakai. Yang itu pun, kalau begitu, yang Imam Tirmizi kata kecuali dua itu tak ada lah, semua orang pakai. Semua orang pakai lah kalau begitu. Sebabnya, cuba tengok di sini. Sebenarnya hadis ini juga dipakai oleh fuqaha. Dalam fiqh mazhab Hanafi, hadis pertama dipakai sebagai jamak suri. Hadis kedua pula dipakai sebagai hukum berdasarkan siasat. Hukum berdasarkan siasat. Jadi jamak suri ni macam mana? Yang pertama tu, Nabi di Madinah, maknanya dia tidak bermusafir lah, tapi dia jamak juga. Dia tidak sakit, tidak hujan, tidak apa ni disebut sini, tidak ketakutan dalam keadaan perang ke apa, tak ada. Dia jamak. Jadi macam mana jamak? Itu Imam Tirmizi kata orang tak pakai. Orang-orang Hanafi kata dah, kita pakai. Jamak ni jamak suri. Jamak suri macam mana? Begini, kita bersembahyang zuhur katakanlah di akhir waktunya, betul-betul di akhir waktunya. Kira-kiranya kita maklum dah, kita tahu dah kita sembahyang berapa minit. Berapa minit? 5 minit lah, katakanlah 5 minit. 5 minit habis. Jadi bila habis tu, sekejap duduk, sudah masuk waktu asar. Kita pun terus sembahyang asar. Sembahyang zuhur dan asar dalam waktu masing-masing. Bukan sembahyang zuhur dalam waktu asar, bukan sembahyang asar dalam waktu zuhur, tidak. Dalam waktu masing-masing. Yang satunya di akhir waktunya, yang satu lagi betul-betul di awalnya. Jadi zahir sekali kita pandai, kita tengok macam orang itu jamak. Inilah yang dikatakan jamak pada rupa zahir, bukan jamak sebenar. Sebab jamak ada dua, jamak hakiki, jamak suri. Jamak hakiki iaitu kita buat zuhur dalam asar, atau asar dalam waktu zuhur. Itu jamak hakiki, jamak sebenar. Ini dipakai oleh kalau mazhab yang empat ni, tiga-tiga, Syafi'i, Malik, Ahmad, semua pakai. Semua pakai jamak hakiki. Yang ni asar buat dalam waktu zuhur, zuhur buat dalam waktu asar, yang kita panggil takdim takhir itu.
Tapi Imam Abu Hanifah tak pakai. Dalam mazhab dia, jamak hakiki ni tidak ada. Jamak hakiki ni hanya ada pada ketika seseorang tu pergi buat kerja haji di Mekah. Itu saja. Ketika dia buat ibadah haji, umrah, itu saja. Kerana musafir tidak ada. Mana kasar tu tak ada kat dia. Qasar ada. Jamak lain Jamak lain. Qasar itu dia lebih pada orang lain pula. Dia kata wajib. Untuk Hanafi. Hanafi wajib. Wajib. Tak buat qasar dosa. Okey. Apabila seseorang itu musafir, dia tidak qasar sembahyang dia berdosa. Sampai begitu. Wajib. Tapi jamak tidak. Jamak dia tak terima. Yang jamak yang dia terima ialah jamak suri. Jamak suri. Yang ni macam tadilah. Sembahyang zuhur dalam waktu zuhur, tapi betul-betul di akhirnya. Sembahyang asar dalam waktu asar, tapi betul-betul di awalnya. Itu jamak suri dia terima. Jadi yang dia kata ya Rasulullah buat gini di Madinah tu, dia buat jamak suri katanya. Jamak suri. Memang ada banyak hadis yang menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat gitu. Jadinya Imam Hanafi sebelum masuk waktu asar, dia sembahyang kasar zuhur pada masa tu. Dan lepas tu dia kasar Kalau musafir. Kalau musafir maksudnya. Kalau musafir. Ini tidak musafir. Okey. Ini tidak musafir, memang duduk di tempatnya di Madinah kan. Rasulullah duduk di Madinah, jadi dia jamak, tidak musafir. Jadi jamak ni macam mana? Dia kata jamak suri. Jadi kenapa buat gitu? Untuk tidak menyusahkan umatnya. Untuk tidak menyusahkan umatnya. Kalau tidak susah, misalnya orang sakit, susah dia nak sembahyang dia awal waktu, kemudian batal air sembahyang pula, nak bangun pun susah. Kemudian nak batal air sembahyang waktu asar pula, nak sembahyang pula susah. Jadi kalau ambil air sembahyang satu, ambil air sembahyang, lepas tu di akhir waktu zuhur terus sembahyang asar, kan senang kalau macam tu. Jadi itulah maksud dia, untuk tidak menyusahkan umatnya. Itu satu. Satu lagi, banyak juga pendapat ulama, termasuk Imam Bukhari. Dia kata dah ramai lagi yang lain-lain. Dia kata dah seseorang je dia katalah di sini, kalau Imam Tirmizi kata orang tak pakai, dah dia pakai. Jamak sungguh, jamak hakiki, bukan jamak suri. Dalam keadaan tidak ke mana-mana, duduk di rumah pun boleh. Tapi jangan jadikan kebiasaan. Jangan jadikan kebiasaan. Mana masa darurat kita cakap? Bila terjadi darurat. Yalah, bagi kita lah, kita tahulah apa masalahnya. Tak ada apa sebab pun boleh. Tapi jangan jadi Syiah. Itu apa? Syiah dia memang begitu. Sentiasa. Ya. Memang dia sentiasa. Tidak musafir pun memang dia jamak. Ni ahli sunnah ni ada juga yang berpendapat begitu, tapi bukan berkekalan, berterusan. Adalah masalah kita sendiri yang tahu. Kadang-kadang kita buat tak apa. Imam Bukhari memang berpendapat begitu, dan ramai lagi yang lain. Jadi dia kata ni jamak ni memang jamak sungguh lah. Tak takut, tak perang, tak hujan, tak sakit. Ni Nabi ada buat. Kenapa kita kata jamak suri? Kamu tahu mana? Ada dalil yang terang kau? Kalau jamak suri itu masih sembahyang dalam waktu lagi, tidaklah pelik. Ini pelik ni. Sebab itu jadi semua bertanya, kenapa dia buat gitu? Saat itu masa sebelum dia pergi ke Mekah kan? Sebelum tawan Mekah atau macam mana? Sebelum lah. Sebelum. Nah, jadi begitu Nabi SAW ada buat. Cuma jangan jadikan kebiasaan. Ada dalam ahli sunnah pun ada macam tu. Jadi yang Imam Tirmizi kata tak ada orang pakai itu pendapat dia sajalah. Sebenarnya orang lain ada pakai. Dan yang satu lagi secara siasat. Secara siasat ini penting, perlu ni. Asalnya hukumannya tidak bunuh, tapi kalau tak boleh berubah dia ataupun bahaya, boleh sampai ke peringkat bunuh. Sama ada kita kata siasat di sini maksudnya sebagai ta'zir ataupun dengan makna siasat, betul lah. Macam sekarang ni kita kata
orang kes dadah kan, boleh bunuh, kena bunuh, padahal tidak ada nas pun, tidak ada dalil pun. Atas dasar apa? Atas dasar siasat, atas dasar ta'zir. Ini memang bahaya, dia bahayanya lebih lagi daripada Arab. Kalau Arab pun sudah ada hukuman macam ni, sudah ada macam ni, jadi itu lebih-lebih lagi lah boleh. Ini pendapat ulama fiqh. Jadi mana yang Imam Tirmizi kata orang tak pakai? Pakai lah tu, pakailah. Kalau tidak nak bersandar di mana? Nak bersandar di mana? Boleh bunuh. Ini Arab ni lah. Arab ni ada dalil, asalnya tidak sampai ke bunuh, tapi boleh bunuh. Begitu juga dadah. Dadah, kalau difikir patut, memang betul-betul mengganggu, merosakkan masyarakat, boleh dipilih. Pendapat itu. Jadi ada kaitan dengan cerita ni, ada kaitan dengan ini. Ini dipanggil siasat ataupun hukum ta'zir. Hukum ta'zir, walaupun tidak semua ulama, tapi ramai ulama yang mengatakan boleh sampai ke peringkat bunuh sekalipun jika diperlukan. Asalnya tidak begitu. Ta'zir ni pada umumnya dia tidak boleh lebih daripada hukuman had, tapi jika perlu ada ruang itu untuk menjaga kepentingan masyarakat, keselamatan masyarakat. Jadi pada hakikatnya yang Imam Tirmizi kata tak ada orang yang pakai itu, sebenarnya dipakai dalam dunia Islam, fiqh Islam. Kalau kita perhati, memang dipakai banyak benda-benda yang tidak ada dalil pun. Ulama dia kias lah, berdasarkan kias. Tak apalah. Yang ke-12, kadang-kadang Imam Tirmizi mengadakan satu tajuk bab menggunakan lafaz hadis. Menggunakan lafaz satu hadis sahih yang masyhur dan diriwayatkan oleh seseorang sahabat. Hadis itu diriwayatkan juga oleh pengarang-pengarang kitab Sihah Sittah yang lain. Untuk membuktikan apa yang didakwa beliau di dalam tajuk bab, beliau bawakan satu hadis yang tidak masyhur, yang diriwayatkan oleh seorang sahabat lain. Meskipun sanad hadis yang dikemukakan oleh beliau itu lebih rendah tarafnya daripada sanad hadis yang dikemukakan di dalam tajuk bab, ia disusuli dan diperkuatkan dengan kata beliau, wa fil bab an fulan wa fulan wa fulan. Salah seorang fulan yang diisyaratkan dengan kata wa fil bab tadi ialah sahabat yang meriwayatkan hadis yang dikemukakan beliau di dalam tajuk bab. Faedahnya ialah selain memperkenalkan hadis yang tidak begitu popular, dapat juga beliau menyatakan apa-apa kecacatan jika ia terdapat di dalam hadis yang dikemukakan itu. Ada kalanya Imam Tirmizi juga menyatakan apa yang kurang dan apa yang lebih di dalam sesuatu matan hadis. Ini juga yang dia buat. Macam tadi kan, tadi hadis yang kata kalau minum buat kali yang keempat tu bunuh. Tajuk dia, itu tajuk bab ma ja'a man syaribal khamra fajlidu fa in 'ada fi ar-rabi'ah faqtulu. Tajuk bab dia tu betul-betul lafaz hadis. Betul-betul lah. Itu tajuk bab, orang panggil tajuk bab. Dia buat tajuk dulu, lepas tu dia pun bawa lah hadis dengan sanad dia. Macam yang tadi, betul-betul lafaz hadis itu sama dengan tajuk. Ada kalanya Imam Tirmizi dia buat dalam tajuk tu lafaz hadis. Lafaz hadis tu hadis yang masyhur, sahih lagi, tapi dia buat boboh yang itu dalam tajuk. Dia tidak masukkan dalam di bawah tu yang ada sanadnya. Yang ada sanad di bawahnya itu dia bawakan hadis lain yang tidak begitu popular, kadang-kadang dhaif. Ini berbeza. Kalau Imam Bukhari biasanya dia buat gini dalam tajuk tu yang dhaif, yang dia bawa dengan sanad itu yang kokoh, yang sahih. Imam Tirmizi buat sebaliknya. Ini satu cara juga. Imam Tirmizi buat sebaliknya, iaitu dalam tajuk dia kemukakan hadis yang sahih, yang kuat, tapi di bawah dia hadis itu tidak kuat. Kenapa dibuat gitu? Biasanya
tajuk ni itu dakwaan kita, yang kita dakwa. Hadis itu bukti kita. Dia tidak, dia buat sebaliknya. Kenapa dia buat begitu? Banyak faedahnya. Antaranya hadis yang dalam tajuk itu semua orang tahu. Semua orang tahu itu sahih. Tapi hadis yang di bawah ni orang tak tahu. Jadi kalau kita bawa yang itu juga, ada apa pembaharuan yang kita buat? Ulang yang sama lah. Dia bawakan yang kurang sahih, yang kurang popular, kurang-kurangnya orang tahu. Kenapa dia bawa yang kurang sahih ni? Sebabnya dia ada maksud dia. Kalau bawa yang sahih, tak ada perlu bahas dah sanad dia tu, tak perlu bahas dah. Tapi dengan sebab dia bawakan di bawah tajuk itu hadis yang sanadnya tidak sahih, ada peluang untuk dia memperkenalkan perawi ni. Ni perawi tidak sahih, itu faedahnya. Kemudian yang tidak sahih dia boleh jadi sebagai penyokong saja kepada yang dalam tajuk dia. Itu faedah dia. Jadi masing-masing pengarang ni kita tengok, dia ada maksud sendiri-sendiri. Bukan dia tak tahu, dia tahu yang sahih tu. Lepas tu dia kemukakan wa fil bab, daripada sahabat ni. Salah seorang sahabat itu ialah sahabat yang meriwayatkan hadis dalam tajuk tu, yang dia kemukakan dalam tajuk yang sahih. Dia tahu, tapi sengaja dia tidak mahu jadikan itu sebagai hadis usul dia yang dikemukakan di bawah satu-satu bab. Dia tak mahu buat gitu. Bukti dia tahu sebab dalam dia sebut wa fil bab, daripada sahabat-sahabat ni, sahabat yang dia sebut salah seorang itulah yang meriwayatkan hadis yang dia jadikan tajuk bab dia tu. Ini halus tu, halus sangat. Benda ni kena perhati. Bila kita belajar nanti, benda ni akan berjumpa. Jadi saya mungkin boleh rujuk, tengok dulu yang kita sebut yang nombor berapa, usul. Yang keberapa tadi? Yang ke-12. Yang ke-12. Jadi ada kalanya Imam Tirmizi buat gitu. Jadi jangan kita kata Imam Tirmizi ni tak jumpa ke hadis yang sahih. Kenapa dia buat mari yang dhaif? Jangan kita kata begitu. Dia tu siapa? Kita tahu dulu. Dia tu siapa? Kita siapa? Nak pertikai dia tu. Dia nak tolong kita, kita nak berubah dia. Dia nak ajar kita. Ini anak murid lebih pandai daripada guru. Macam ni. Macam itulah. Tok guru nak ajar dia. Dia berubah tok guru. Tok guru buat slow lah. Dia berubah tok guru. Kadang-kadang tok guru nak marah juga. Ataupun dengan sendiri dia tersetok tu, jadi kuatlah kena tu. Kalau dia marah, dia pusing, kena kuat kita. Gitulah. Jadi kita nak belajar kan, belajar baik-baik. Tengok. Jadi kena faham, ikut cara yang betul. Baru kita nampak, besar sangat faedah dia buat ni. Itu rupanya bukan dia tak tahu, dia tahu. Yang ke-13, boleh dikatakan apabila Imam Tirmizi mengemukakan hadis seseorang sahabat di bawah sesuatu tajuk bab, beliau tidak akan menyebut lagi nama sahabat itu dalam senarai orang-orang yang beliau isyaratkan dalam katanya wa fil bab an fulan. Fulan itu maksudnya sahabat lah. Dia tak sebut nama lain. Dalam fil bab itu dia sebut sahabat. Akan tetapi ada juga beberapa tempat yang terkecuali daripada kaedah ini, di mana beliau menyebut pula nama sahabat berkenaan dalam senarai yang diisyaratkan itu. Ini kita tahu juga. Biasanya tidaklah. Bila dia bawakan hadis di bawah satu bab tajuk, hadis daripada seorang sahabat, katakanlah Abu Hurairah. Dan di ujung tu dia kata wa fil bab ini sahabat. Dia tak akan sebut dah Abu Hurairah, sebab Abu Hurairah telah dia kemukakan tadi. Tapi kadang-kadang tidak begitu. Setelah dia sebutkan kemukakan hadis sahabat itu, dia sebut pula dalam fil bab. Macam mana berlaku begini? Macam mana berlaku begini? Jadi tidakkah dia lupa ke? Imam Tirmizi lupa ke? Dia tak ingat ke tadi kan dia bawa hadis dia, itulah perawi utamanya, sahabat itulah. Kenapa dia sebut pula isyarat pula dalam fulan? Banyak perkara sebenarnya kalau kita tak belajar ni kita terkena. Kita sangka bukan-bukan kepada seseorang. Padahal dia elok dah. Dia buat tu memang cukup kemal.
Tapi kerana kita tak tahu cara dia, itulah kita terkena. Terkena tu macam-macam lah. Sangka buruk lah, tak percaya kepada dia lah, kita kata tak pandai lah dia, macam-macam. Atau kita kata tersalah lah, ini penulis ke penyalin ke salah ni, ulang pula dah sebut. Kenapa? Di bawah babu ma ja'a fil rak'atain idza ja'a ar-rajul wal imam yakhutub. Itu tajuk dia. Apa maksudnya tajuk tu? Bab hadis berkenaan 2 rakaat. Apabila seseorang itu datang masuk ke dalam masjid, imam sedang berkhutbah pada hari Jumaat. Jadi sembahyang tahiyatul masjid itu. Dia tak cerita pasal itulah. Sebagai contohnya, Imam Tirmizi mengemukakan hadis Jabir bin Abdullah. Selepas mengemukakan hadis kedua di bawah bab ini, beliau berkata, ada satu lagi hadis di bawah tu. Lepas tu dia kata, wa fil bab an Jabir wa Abi Hurairah wa Sahl bin Sa'ad. Disebut pula Jabir, padahal tak ada hadis Jabir dia ambil. Beliau menyebut pula nama Jabir di dalamnya. Apa tujuan Imam Tirmizi menyebut semula nama Jabir di sini? Jawab Hafiz Al-Iraqi, tujuannya mungkin untuk mengisyaratkan kepada riwayat lain Jabir. Dalam masalah tu Jabir ada 2 riwayat, katakanlah. Yang dia kemukakan satu, yang dia isyarat tu ada riwayat lain. Bukan itu, beza sikit. Itu maksud dia. Dia bukan saja dia buat begitu. Memang kita kata dia nyanyuk ke, lupa ke dah? Tidak. Untuk mengisyaratkan kepada riwayat lain Jabir yang juga berkaitan dan berkenaan dengan tajuk bab yang dibuatnya itu. Ada kaitan, tapi bukan begitu lafaznya, macam lain. Itu kan banyak itu. Sebab itu penting mukaddimah ni penting. Jangan kata mukaddimah tak penting, kita tak masuk kitab lagi. Nanti kitab ni baru kita mari. Jangan. Ini penting mukaddimah ni. Ke-14, selalu juga selepas meringkaskan hadis yang panjang, Tirmizi mengatakan fihi qissah wa fihi kalam akthar min hadha. Dia selalu juga kata begini. Maksudnya hadis ini punya kisah dan cerita yang lebih panjang daripada apa yang disebutkan ini. Jadi kalau dia cerita begitu, senanglah kita. Senanglah. Ada kalanya kita tak cerita. Tapi memang hadis itu ringkas. Jadi untuk kita nak pastikan, nak tahu ini ringkas ke tidak ringkas, kena bacalah hadis lain dulu lah, riwayat yang lain pun kena baca, kena tengok. Ataupun dalam kitab dia juga di tempat lain mungkin dia ada sebut yang sepenuhnya, itu kita kena tengok lah. Kalau dia sebut begini, senanglah kita, senang. Ini cara dia ringkaskan. Dia ada cerita di hadis ini, mana ada latar belakang dia, ada asbabul wurud dia, tapi dia tidak kemukakan sebab itu tidak ada kaitan di sini, di tempat itu tidak ada kaitan, jadi dia abaikan. Itu cara dia. Yang ke-15, nama-nama perawi yang sama akan dibezakan dengan gelarannya. Misalnya Yazid, ada 2 orang. Untuk membezakan 2 orang yang bernama Yazid, itu Imam Tirmizi akan berkata Yazid Al-Farisi atau Yazid Ar-Raqashi, dia akan sebut. Sebab nama macam tu. Ini kalau 2, kalau banyak lagilah. Dia kena sebut. Di sini maksudnya ini Abdullah ni. Itu istimewa kitab Tirmizi. Kalau kitab-kitab lain kadang-kadang dia tak buat begitu. Itu susah. Sebab itu dalam sistem pengajian hadis, secara talaqi ni Tirmizi dulu dia belajar. Sebab Tirmizi memperkenalkan perawi-perawi ini. Kita sudah tahu dah Yazid Al-Farisi, Yazid Ar-Raqashi, sudah tahu. Tapi kalau orang lain dia tak cerita. Itu sebab dalam sistem ini dia belajar Tirmizi dulu. 2 nama panggilan yang dikongsi juga akan dibezakan oleh Tirmizi. Abu Hazim misalnya adalah nama panggilan untuk 2 orang yang berbeza. Ia mengelirukan. Kalau macam itu mengelirukan. Kalau kedua-duanya itu perawi yang kuat, boleh tahan. Tapi kalau yang satunya kuat, yang satunya dhaif, itu mengelirukan.
Kalau kita terima pakai itu, tak betul lah, tak kena. Itu sebab penting kena tahu. Abu Hazim misalnya, itu Imam Tirmizi akan berkata Abu Hazim Az-Zahid atau Abu Hazim Al-Ashja'i, dia akan sebut begitu. Jadi Al-Ashja'i ataupun Az-Zahid itu yang membezakan. Jadi bila kita buka pula kamus kita, tempat rujukan kita dalam ilmu rijal, kita tengok Yazid mana ni? Abu Hazim mana? Abu Hazim Az-Zahid. Kita sudah faham. Ni Abu Hazim Al-Ashja'i. Kita sudah faham. Maksud dia ada lain tu, ada beza. Jadi kedudukannya mungkin tidak sama. Kita dapat panduan daripada mana? Daripada Imam Tirmizi. Masuk ke dalam kitab rijal, dia sebut Abu Hazim Al-Ashja'i. Kedudukannya macam ni. Bukan Abu Hazim yang satu lagi. Abu Hazim yang satu lagi kena tengoklah pula macam mana. Itu caranya. Jadi dia mendekatkan kita kepada kitab-kitab rijal. Kitab-kitab rijal yang akan menentukan kedudukan sesuatu hadis itu. Nama sebenar Abu Hazim Az-Zahid ialah Salamah bin Dinar Al-Madini. Nama sebenar Abu Hazim Al-Ashja'i pula ialah Salman Al-Kufi. Beza. Benda ni dia jelas. Mungkin Imam Tirmizi jelaskan, mungkin juga bila kita tengok kitab rijal, itu ada perinciannya lagi tentang masing-masing. Ada perinciannya lagi. Imam Tirmizi hanya sebagai pemandu kita untuk permulaan, untuk kita mudah cari dalam kitab rijal. Pendek kata Imam Tirmizi, akan menghilangkan kekeliruan yang mungkin timbul akibat daripada kesamaan nama perawi-perawi. Itulah yang dilakukan oleh Tirmizi. Yang ke-16, ini juga akan kita temui nanti, ya. Imam Tirmizi juga kadang-kadang mengadakan bab tanpa tajuk, dipanggil bab bila terjemah. Terjemah di situ maksudnya tajuk, bukan terjemah ni terjemahan tu, dalam bahasa Melayu yang diambil itu dengan makna terjemahan. Dia terjemah dalam bahasa Arab ni ada beberapa makna. Satunya terjemahan lah, seperti yang maklum. Dalam bahasa kita pun guna gitu juga, ambil daripada bahasa Arab. Satu lagi terjemah dengan makna biografi. Satu lagi terjemah dengan makna tajuk. Tajuk bab tu. Jadi di sini ada bab saja. Apa tajuknya? Tak ada sebut. Macam tadi kan, ada bab, lepas tu ada lagi selepas itu. Ini tak ada, bab saja. Apa maksud Imam Tirmizi buat begitu? Orang panggil bab bila terjemah, seperti yang dibuat guru beliau Bukhari sebelumnya. Bukhari banyak benda macam ni, banyak sangat. Sengaja dia buat. Dia buat tajuk, banyak tajuk. Akhir sekali dia tak ada buat apa-apa, tajuk bab saja. Jadi maksud dia nak uji kita. Cuba kamu buat sendiri. Sekarang ni, sebelum pada ni saya sudah buat dah beberapa tajuk sesuai dengan hadis di bawahnya. Kalau kamu ada hadis di bawah bab ni, bab tanpa tajuk ni hadisnya, kamu nak buat tajuk macam mana? Cuba buat sendiri. Dia macam ujian terus ada di situ. Ada ujian. Jadi Imam Bukhari banyak sangatlah buat gitu. Imam Tirmizi pun ada juga lagu tu. Kadang-kadang, tak banyak, tidak sebanyak Bukhari. Dan maksud dia pun tidaklah pelik macam Bukhari suruh kita buat sendiri begitu. Dia tidak. Dia tidak begitu, Imam Tirmizi ni. Jadi tidak membenarkan pelajar lah. Kalau macam tu benar macam tu, buat sendiri. Bila buat sendiri tu, itulah nak bagi markas itulah. Selepas menukilkan hadis di bawahnya, beliau berkata wa fil bab an fulan wa fulan, dengan maksud mengisyaratkan kepada hadis-hadis yang semakna dengannya. Bab tanpa tajuk biasanya mengambil alih perkataan fasal. Kalau dalam kitab-kitab biasa ni, dia ada bab, di kitab tu besar sekali, lepas tu bab, lepas tu fasal, lepas tu macam-macam lagi ada. Ini kalau dalam kitab-kitab hadis ni, dia ada bab tanpa tajuk, di bawah bab lain yang sudah ada tajuk dia. Ni bab tanpa tajuk, dia sama dengan fasal. Sama dengan fasal. Kalau dalam Tirmizi ni dia macam tu kebanyakannya. Dia tak ada yang macam tadi, macam Bukhari tadi, nak menguji minda kita,
Tak ada sangat. Kalau ada mungkin satu dua tempat, umumnya tidak. Sebab dia tidak nak tekan pelajar. Bukan maksud itu. Ni kalau awal-awal tekan kuat sangat dah. Berhenti. Boleh berhenti. Boleh berhenti. Tapi kalau dengan cara tanya soal, misalnya saya tanya, tanya dah. Kalau macam tu kan. Tapi memang kalau kita mengajar di Darul Kausar, kita tanya, ini kaedah apa pakai sini, ini dalam usul hadis apa kaedah ni, tanya. Sebab dia lain, lain itu. Tapi kalau dalam kelas umum macam kita begini, rasanya tidak perlu. Tidak perlu. Jadi macam Imam Tirmizi, dia tidak ada maksud di sebalik bab tanpa tajuk, dia tidak ada. Maksud dia nak ceritanya yang di bawah ni pun dia ada kaitan lagi dengan yang sebelumnya. Ada kaitan, walaupun tidak secara langsung, tapi masih ada kaitan. Itulah yang dikatakan kalau dalam buku-buku biasa ni dia fasal. Ia berarti hadis di bawahnya masih berkenaan dengan tajuk bab sebelumnya. Ada kena-mengena dengan tajuk bab sebelumnya. Ia juga mungkin berarti hadis di bawahnya mengandungi masalah, pengajaran atau panduan yang masih ada kena-mengenanya dengan tajuk bab sebelumnya. Itu penting kita tahu. Penting kita tahu. Yang ke-17, seringkali juga selepas mengemukakan sesuatu hadis yang diriwayatkan oleh seseorang sahabat, Imam Tirmizi berkata, wa fil bab an fulan. Jadi wa fil bab an fulan ni penting sangat. Dalam Tirmizi ni penting sangat. Dia ada banyak maksud dia. Dengan menyebutkan nama sahabat yang lain. Lalu selepas itu beliau kemukakan terus hadis sahabat yang diisyaratkan tadi. Maka dalam keadaan ini perlulah difahami bahawa itulah sebenarnya hadis sahabat yang diisyaratkan oleh beliau di dalam kata wa fil bab, dengan kata wa fil bab an fulan itu. Misalnya di bawah bab ma jaa fi zakatil baqar, bab tentang zakat lembu. Zakat lembu, Imam Tirmizi mengemukakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Lalu beliau berkata wa fil bab an Muadz bin Jabal. Kemudian terus beliau kemukakan pula hadis Muadz yang diisyaratkan itu. Lepas dia kata begitu, dia mari. Biasanya dia tak buat mari, dia isyarat begitu sajalah, kita kena cari ya. Tapi kadang-kadang yang dia isyaratkan itu dia ada sebut situ juga. Jadi kita kena faham yang dia isyaratkan itu, itulah maksudnya. Itulah maksudnya, bukan yang lain itu. Ada juga dia buat begitu. Nanti kita kata tadi dia sudah sebut dah daripada Mu'adz hadis. Kenapa dia kata wa fil bab an Mu'adz? Apa ni, dia tak sebut, dia isyarat saja wa fil bab an Mu'adz. Lepas tu dia kemuka pula, atau yang lain maksudnya. Itu jadi tanda tanya lah kadang-kadang. Tetapi biasanya kalau begitu, maksud dia ialah yang dikemukakan kemudian, bukan yang lain yang dikemukakan kemudian. Yang ke-18, selepas mengemukakan sesuatu hadis, Imam Tirmizi mengatakan hadza hadithun sahih, atau hadza hadithun gharib, atau hadza hadithun munkar. Keputusan Imam Tirmizi yang seperti ini tidak menimbulkan sebarang masalah atau kekeliruan. Yang menimbulkan kekeliruan ialah apabila beliau berkata hadza hadithun sahihun hasanun gharib, itu atau hadza hadithun gharibun sahih, atau hadza hadithun hasanun gharib. Apa maksud dia? Kalau yang pertama tadi satu saja kan senang. Tapi dia selalu macam ni. Yang di bawah ni yang campur-campur tu, orang lain tak buat macam tu, orang lain tak buat, dia buat. Jadi mungkin kita kata, kenapa Imam Tirmizi buat apa yang orang lain tak buat? Sepatutnya dia ikutlah, janganlah pecah tradisi. Kita kata langgar tradisi, jangan macam tu.
kita kena tahu dulu dia tu siapa. Dia tu siapa? Dia ni seorang mujtahid, bukan dalam fiqh, dalam hadis. Bila begitu dia nak buat cara dia sendiri, istilah dia sendiri, dia bebas. Dia sudah ada lesen, dia bebas. Jadi kalau kita nak tahu cara dia, takut keliru, kena ikutlah dia, belajarlah dengan dia. Jangan cepat mengata, jangan cepat mengata. Jadi belajar dulu cara dia. Walaupun orang lain tak buat, Imam Bukhari tak pernah buat macam tu, kita kata Imam Muslim tak pernah buat macam tu, dan dia nak buat, biarlah dia buat tu. Besar faedahnya, besar faedahnya. Dia ada cara dia sendiri, bukan dia nak mengeliru kawan, tidak. Jadi kena faham dulu maksud dia. Dia boleh buat yang berbeza daripada orang lain sebab dia sampai ke peringkat itu, sampai ke peringkat ijtihad dalam bidang dia boleh buat. Jadi orang lain tak boleh kata apa, kena diam saja, turut saja. Kalau nak selamat turut, kalau nak selamat lebih baik turut saja. Kalau sudah sahih, apa artinya semua istilah-istilah ini? Ia kelihatan semacam bertentangan. Kalau sudah sahih, kenapa pula dikatakan gharib? Gharib itu kan dhaif. Macam mana? Bolehkah sesuatu hadis itu sahih dan dalam masa yang sama ia juga dhaif? Macam mana kalau macam tu? Para ulama hadis telah memberi 3 jawapan untuk menghilangkan kekeliruan. Sebenarnya 3, jadi 4 lah. 4, tak apa, kita tengok. Memberi 3 jawapan untuk menghilangkan kekeliruan akibat penggunaan istilah yang kelihatan bertentangan itu. Imam Tirmizi mahu mengisyaratkan bahawa hadis berkenaan ada diriwayatkan melalui beberapa saluran riwayat. Ada di antaranya yang sahih, ada yang hasan, dan ada juga yang gharib atau dhaif. Katakanlah yang dia kemukakan hadis itu, yang itu sahih, yang dhaif, yang hasannya yang mana? Yang dia isyarat wa fil bab an fulan fulan fulan. Dalam tu kamu cari, akan berjumpa. Akan berjumpa di sana. Itu maksud dia. Bukan nak meliru kau kan. B. Hadis berkenaan pada pandangan dan penilaian sesetengah ulama sahih. Pada pandangan dan penilaian sesetengah ulama yang lain ia hasan. Sementara pada pandangan dan penilaian sesetengah ulama yang lain pula ia gharib. Artinya ialah para ulama hadis berbeza pendapat tentang taraf dan kedudukannya sesuai dengan syarat dan iltizam masing-masing. Itu maksud Imam Tirmizi. Jadi cerita dia buat gitu, dia nak cerita hadis ini, sanad ini ada berbeza-beza pendapat ulama. Ada yang sudah kata dia sahih sebab syarat sahih dia tu rendah sangat, rendah, longgar sangat. Ada yang mengatakan ini hasan, sanad yang sama. Ada yang mengatakan dhaif sebab dia tinggi sangat, dia ketat. Kalau macam tu dhaif lah bagi dia. Itu maksud dia. Jadi mengikut syarat dan iltizam masing-masing. Jadi Imam Tirmizi mengisyaratkan kepada ada khilaf lah tentang hadis itu, kedudukannya. Walaupun dengan sanad yang sama, boleh berlaku. Benda macam tu boleh berlaku. Sama juga dalam fiqh. Orang ni kata haram, yang ini kata tidak haram. Macam tu. Yang ini kata tidak haram, yang ini kata makruh saja. Yang ini bukan setakat haram, bukan setakat apa ni, itu sunat. Sunat. Ada kalanya yang ini haram, yang ini wajib. Kan berbeza. Jadi kalau kita kata masalah ni haram, wajib, sunat, kita buat macam ni. Kita buat macam ni. Betul juga tu. Haram maksudnya dari sudut pandangan orang ni. Harus dari sudut pandangan orang ni. Kalau kita buat begitu boleh. Tidak salah lah kalau macam tu. Tapi kena jelas lah. Kena jelas lah. Gitu. Dia nak isyarat kepada ada khilaf ulama dalam menilai hadis itu. C. Imam Tirmizi mengatakan begitu bukan hanya untuk hadis yang dikemukakan beliau sahaja.
salah satu daripada hukum yang diberikan itu memang sesuai untuk hadis yang dikemukakan beliau. Adapun yang dua lagi, ia tidak sesuai dengannya, malah ia sesuai dengan hadis-hadis sahabat lain yang diisyaratkan oleh beliau dengan kata wa fil bab an fulan fulan itu. Di situ ada itu. Yang dia kemukakan itu sudah jelas. Sudah jelas. Semua kata sahih yang itu. Semua kata sahih. Jadi macam mana pula dia kata ada hasan dhaif pula? Dia isyarat kepada yang kemudian. Artinya keputusan yang dibuat Tirmizi itu adalah dengan mengambil kira hadis-hadis lain yang semakna dengan hadis yang dikemukakan oleh beliau. Jadi dia ambil kira yang lain, hadis-hadis yang lain. Inilah yang saya kata jadi 4 tu tidak 3. Kalau mengambil kira yang ini, mengambil kira yang ini. Menurut Hafiz Al-Iraqi, kata-kata Tirmizi hadza hadithun hasanun gharib, misalnya, berarti bagi beliau sifat hadis hasan pada hadis yang dikemukakan adalah lebih kuat daripada sifat hadis gharib atau dhaif. Apabila Imam Tirmizi menyebutkan hasan sebelum gharib, itu berarti sifat hasanlah yang lebih kuat padanya, mengikut penilaian dia. Tetapi jika gharib pula disebut dahulu, maka itu berarti sifat ghariblah yang lebih kuat padanya. Sifat gharib yang lebih kuat padanya. Antara hadis yang boleh diterapkan kaedah yang dikemukakan oleh Hafiz Iraqi ini ialah hadis marfu' yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar di bawah bab ma jaa fil arba'i qabla al-'asri. Ini bab 4 rakaat sebelum asar, sunat 4 rakaat sebelum asar. Di bawah tu. Berikut ialah hadisnya. Ini hadisnya. Jadi kita ambil maksud Imam Tirmizi kata hadza hadithun gharibun hasan. Dia kata begitu. Maksudnya semoga Allah, hadis ini maksud hadisnya, semoga Allah merahmati orang yang bersembahyang 4 rakaat, yakni sunat 4 rakaat sebelum asar, sebelum bersembahyang asar. Bagi Al-Iraqi, sifat hadis gharib pada hadis ini lebih kuat berbanding sifat hadis hasan. Ini kerana Imam Tirmizi mendahulukan perkataan gharib daripada perkataan hasan. Itu. Ada kalanya Imam Tirmizi hanya mengemukakan hadis gharib dan dhaif di bawah sesuatu tajuk bab. Padahal ada pun hadis sahih yang sesuai untuk tajuk itu. Yang ke-19 Imam Tirmizi sendiri bahkan ada mengisyaratkan kepada hadis sahih itu dalam kata beliau wa fil bab an fulan wa fulan. Kenapa beliau tidak mengambil saja hadis sahih itu dan mengemukakannya dengan lengkap di bawah tajuk bab berkenaan? Kenapa dia tidak buat begitu? Jawabnya ialah Imam Tirmizi mempunyai maksud lain di situ. Maksud beliau ialah memperkenalkan hadis dhaif dan perawi-perawinya ada lebih kurang sama, tapi kalau kita perhatikan tidak sama dengan yang tadi, berbeza. Yang menjadi pegangan beliau dan lain-lain ulama dalam bab berkenaan bukan hadis dhaif yang dikemukakan itu. Jadi kita kata, kenapa dia kemukakan hadis dhaif? Yang sahih ada. Jadi sesoalannya dia berdalil dengan hadis sahih. Kenapa dia tidak buat mari hadis yang sahih itu? Sebab nak buat dalil dalam hukum fiqh ni dia mesti kena sahih atau sekurang-kurangnya hasan. Kenapa dia bawa yang dhaif? Ini macam tak tahu kaedah. Padahal tidak, bukan begitu maksud dia. Inilah yang menjadi pegangan beliau dan lain-lain ulama dalam bab berkenaan bukan hadis dhaif yang dikemukakan itu. Kena ingat, jangan kita sangka bukan-bukan. Kita kata macam mana orang alim macam tu dia pegang dengan hadis dhaif. Dia tak pegang dengan itu. Dia tak pegang dengan itu. Dia pegang dengan yang lain. Tetapi sebaliknya hadis-hadis sahih yang diisyaratkan oleh beliau melalui katanya wa fil bab an fulan an fulan, dalam salah satu tu ada yang sahih, itu yang menjadi pegangannya. Hadis dhaif itu dikemukakan beliau mungkin hanya sebagai syahid atau mutaba'at sahaja, sebagai penyokong saja.
sebagai penghias saja. Itu yang menjadi pegangan dia, dalil dia yang sebenarnya bukan yang itu. Kan pelik juga cara dia tu, pelik. Jadi syahid mutaba'at sebagai syahid. Jadi syahid ini macam mana? Hadis yang kandungan dia lebih kurang sama dengan satu-satu hadis yang sahih. Hadis sahih itu diriwayatkan oleh seorang sahabat. Jadi syahid ini cerita tu sama tapi sahabat lain. Cerita sama. Hadis yang kedua ni orang panggil syahid kepada hadis yang pertama. Atau syawahid. Kalau banyak syawahid. Sahabat itu lain daripada yang asal, yang pertama. Kalau sahabat sama, lafaz hadis pun sama, lebih kurang sama, tapi sanad di bawah ni lain. Yang pertama lain, yang ini lain, tapi sahabat sama. Itu orang panggil mutaba'ah dalam istilahnya. Mutaba'ah. Jadi untuk mutaba'ah, untuk syawahid, dia tidak perlu kepada hadis yang kuat sangat. Jadi ada kalanya Imam Tirmizi yang dia sebut itu bukan utama. Itu sebagai mutaba'ah atau sebagai syawahid sahaja yang dia pegang, dan ataupun orang lain pegang, imam-imam pegang, yang diisyaratkan oleh dia dalam filbab itu. Itu penting, ya. Habis itu. Yang ke-20, ini yang terakhir. Yang terakhir. Sebenarnya kalau kita perhatikan, ni kita peserta-peserta kita ni kalau perhatikan dalam Muqaddimah Tuhfatul Ahwazi, walaupun dia tebal, sebenarnya dia sebut ciri-ciri istimewa kitab Tirmizi tak sampai 20. Dalam 13 sekitar tu. Tapi saya cari tengok sini dapat 20. Walaupun dia tebal, dia bincang tentang benda lain. Tentang benda lain banyak lah yang nak bincang tu kan. Tentang nak jadikan sebagai mukaddimah itu sebab jadi tebal. Tapi kalau kita nak kira parti dia, maksud di sebalik apa ni kelebihan dan keistimewaan kitab Tirmizi itu, ini lebih banyak. Sila perhati, tengok di sana. Misalnya, ataupun dalam kitab-kitab lain saya tengok di setempat dia tidak terkumpul sampai 20. Belah-belah begitu. Yang ke-20, ada juga ketikanya setelah mengemukakan pendapat atau pandangan tokoh tertentu tentang makna dan maksud sesuatu hadis, Imam Tirmizi mengkritik pendapatnya lalu mengulas hadis berkenaan berdasarkan pemahaman beliau sendiri. Ada juga macam itu. Misalnya, sebelum ni kita sudah kemuka dah. Ketika kita bincangkan tentang dia ni tidak bermazhab Syafi'i. Ada orang kata dia ni bermazhab Syafi'i. Ada tajuk. Itu mazhab Imam Syafi'i. Cuba perhati semula. Cuba tengok ke surat 16. Perhati semula. Ini salah satu contoh yang masuk di bawah 20 tadi. Poin yang ke-20 tadi. Ini di paragraf yang ke-3 daripada atas. Hujah yang kukuh betapa Imam Tirmizi bukannya muqallid seperti mana yang disangkakan oleh sesetengah orang, boleh ditelusuri dan diperhati dengan pendapat beliau sendiri di dalam kitab Jami'-nya. Sebagai contohnya, ini contohnya di bawah bab ma ja'a fi ta'khiriz zuhr fi shiddatil har. Pagi tadi pun saya duk bincang yang ini juga. Ini bincang ni. Jadi bab hadis-hadis berhubung dengan mentakhirkan zuhur, sembahyang zuhur pada ketika panas kuat sangat. Jelas kelihatan keputusan yang diambil oleh Tirmizi berlawanan dengan ijtihad dan pegangan Imam Syafi'i. Jadi di situ Imam Tirmizi bawakan hadis. Dia kata sebabnya Imam Syafi'i kata ini boleh kita lewatkan sembahyang zuhur, baru ada kelebihan hanya khusus untuk masjid yang mana ahli jemaahnya datang dari jauh. Itu saja. Kalau ahli jemaah tu dekat dengan masjid, atau ahli jemaah tu dapat datang ke masjid dalam keadaan melalui jalan yang teduh, tak ada kelebihan. Sembahyang awal juga yang lebihnya di masjid itu.
Kelebihan sembahyang lewat ini tidak ada. Hanya dalam keadaan kalau ahli jemaah itu datang dari jauh dan tidak ada laluan teduh, baru perlu lewat. Sebab apa? Dia nak datang dalam keadaan panas sangat tu, menyeksakan. Imam Syafi'i kata begitu, Imam Tirmidzi kata tidak. Semua sama juga dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari kata tidak, tak ada semua syarat-syarat itu. Kalau orang nak sembahyang di rumah, walaupun panas sangat pun, dia tak ada kelebihan sembahyang lewat. Hanya kelebihan sembahyang lewat ni di masjid, bukan di rumah, bukan sembahyang seorang. Itu mengikut pendapat Imam Syafi'i. Imam Bukhari kritik, pagi tadi saya sudah bincang, dia kritik Syafi'i. Ini Imam Tirmidzi kritik juga Syafi'i. Dia kata tidak, semua tak ada. Tak kira dah seorang tu dia sembahyang di rumah dia seorang ke, nak sembahyang di masjid ke, atau tidak di masjid, di surau ke, berjemaah ke, atau sembahyang seorang diri ke, tak kira, asalkan panas, dia merasa panas, tak kira. Tak ada semua tu kait-kait ataupun syarat-syarat itu, tak perlu. Tak perlu dia kata. Sebab apa? Imam Tirmidzi kritik. Dia kata, cuba tengok hadis ini. Hadis satu lagi, hadis Nabi SAW ketika dalam musafir, Bilal nak azan untuk sembahyang zuhur, Nabi kata tunggu dulu, nanti sejuk. 2-3 kali macam nanti dulu, dia kata, sampai dia sembahyang lewat. Imam Tirmidzi kata, dalam keadaan itu cuba fikir, mana ada orang datang daripada jauh, semua sudah berkumpul, mereka tu musafir, ada di satu tempat, tapi kenapa Nabi SAW kata lewatkan juga? Hujah Imam Syafi'i, dia kata kalau datang dari jauh baru boleh lewat itu. Sekarang ni tidak datang dari jauh, semuanya ada di satu tempat. Kenapa Nabi tetap mengatakan tunggu dulu sampai sejuk? Ini menunjukkan tidak ada syarat itu, tidak ada. Imam Tirmidzi kritik. Jadi idza ishtadda al-har fa'abridu 'anis salah atau bis salah, itu umum untuk siapa saja, untuk di mana-mana saja. Ada yang mensyaratkan negeri panas saja, negeri tidak panas tak boleh begitu. Imam Bukhari, Imam Tirmidzi kata tak, di mana-mana dia terpulang kepada masing-masing. Kita makan durian musim durian misalnya, panas, tidak cuaca panas, kita panas. Kita yang panas. Jadi dalam keadaan itu boleh ke tidak kita lewatkan sikit? Sebab bagi Imam Bukhari, Imam Tirmidzi ni, yang lebih pentingnya khusyuk dalam sembahyang. Itu yang lebih penting. Kalau kita lewat sedikit pun, tidak semata-mata di awal waktu tu jadi lebih dalam semua keadaan. Tidak begitu. Sebab itulah Nabi SAW ada bersabda kan, la salata bihadratit ta'am, apa ni, wala salata wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada sembahyang dalam keadaan makanan sudah terhidang. Nabi kata, tidak ada juga sembahyang dalam keadaan seseorang itu tertekan oleh perasaan hendak buang air, sama ada air besar ataupun air kecil. Jadi dalam keadaan ini, kalau lewat sikit pun tak jadi masalah. Ni kalau makanan sudah terhidang atas meja, kita pun lapar, kerana nak jaga awal, kita sembahyang awal, sedangkan kita terliuk pada makanan, tak khusyuk. Bagi mereka itu tidak lebih utama. Makan dulu sampai kenyang, lewat sikit pun tak jadi masalah, asalkan kita dapat khusyuk sembahyang. Itu lebih penting. Jadi dia kritik. Ini antara keistimewaan kitab Tirmidzi. Jadi nampaknya malam ni kita dapat habiskan ini. Lepas ni kita mulakan betul-betul kitab lah, masuk kitab. Jadi seterusnya ini tidak ada apa yang di bawah tu, hanya kitab-kitab lah, syarah kepada Tirmidzi. Syarah kepada Tirmidzi. Oleh kerana Tirmidzi ini dipandang sebagai satu rujukan yang penting, maka ramailah yang cuba bincangkan, buat syarah, hasyiah, hamish, macam-macam nama dia tu terhadap Jami' Tirmidzi. Antaranya ialah yang saya sebutkan di bawah ni, dan banyak lagi sebenarnya yang lain. Cuma saya terlupa nak masukkan. Kalau kita nak masukkan boleh. Salah satunya ialah Bahrul Madhi. Bahrul Madhi itu dia syarah Tirmidzi juga, walaupun dia tidak lengkap. Dia syarah kepada Mukhtasar, bukan lengkap. Sanad-sanad tak ada dalam tu. Dia tak bincang sanad apa semua, banyak kalau dia buat. Lagu macam tu pun sudah 9 jilid. 9 jilid Bahrul Madhi tu. Jadi kita boleh tambahkan di sini, boleh tambahkan. Itulah satu-satunya dalam bahasa Melayu setakat ini yang ada. Yang ada. Tapi bahasa dia tu berat sikit kan.
bahasa orang dulu-dulu. Dengan sebab tu rasanya saya rasa ada orang baiki bahasa dia tu kan. Dia perbaharukan bahasa dia. Siap dah ke tidak saya tak pasti. Dan sejauh mana berjayanya saya tak tahu. Tapi katanya ada kan, usahakan untuk memudahkan bahasa dia tu kepada orang-orang zaman sekarang. Itulah nampaknya setakat itulah dulu untuk malam ini. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Alhamdulillah. So kita kepada sesi soal jawab. Banyak ni sampai pukul 12 Jalan dulu. Saya tengok tebal sangat saya balik ya. Oh, Ustaz jumpa lagi. Assalamualaikum. Panjang ni, banyak ni Kalau dua ni saja ni pun panjang dah. Kalau ini
Oh, panjang banyak dulu. Jadi maaflah kalau tak dapat menyempurnakan penjelasan yang panjang lebar tentang soalan-soalan ni, sebab banyak sangat. Satu-satu tu pun kalau nak bincang dengan detail, biar puas hati, makan masa sebenarnya. Saya ada dua soalan. Satu, hadis yang menyatakan sahabat minum darah bekam Nabi itu, adakah ia sahih? Adakah ia sahih? Jika ia sahih sekalipun, bukankah ia bercanggah dengan ajaran umum Islam yang melarang ta'assub? Yang kedua, ada kemungkinan tak hadis yang sahih riwayatnya tapi tak sahih dirayahnya. Yang pertama, memang hadis itu sahih, tapi dari segi amalan sahabat itu tak boleh kita buat pegangan dan jadikan contoh, tak boleh. Sebab dia tu dalam keadaan kita panggil maghlubul hal. Orang dalam keadaan maghlubul hal, maknanya di luar kawalan perasaan dia. Dia macam tak sedar diri. Kita tak boleh nak buat rujukan, panduan, tak boleh. Dia tak sedar dah itu najis ke apa ke, dia tak sedar. Jadi orang maghlubul hal, misalnya kita kata contohnya, seorang ibu bila anak dia jatuh dalam parit atau dalam sungai, lemahlah kira-kiranya. Jadi tiba-tiba dia kerana dorongan sayang yang amat sangat terhadap anak dia tu, dia terjun. Maksud dianya kira-kiranya nak menyelamatkan anak dia. Dia terlupa yang dia tu tak pandai berenang pun. Sebab terlanjur sayang dan terlalu cepat, tiba-tiba dia tak sedar. Jadi kita tak boleh, kalau kedua-duanya mati, kita tak boleh kata si ibu tu bunuh diri. Kira-kiranya kalau dalam keadaan biasa, dia sedar, dia kalau terjun dalam sungai yang dalam macam tu, dia tak pandai berenang, mati. Macam bunuh diri lah. Jadi bolehkah kita kata bunuh diri? Tak boleh. Dia tak termasuk dalam bab bunuh diri, sebab dia tak dapat mengawal perasaan dan fikiran dia, macam tak sedar. Yang macam ni tak kira. Jadi tak kira sebagai bunuh diri kalau macam ni. Sebab apa? Sebab dia tak sedar. Jadi kita tak boleh ambil kira benda-benda macam ni. Kita kena tengok seramai-ramai sahabat-sahabat lain tu ada buat ke? Sahabat-sahabat besar tu sayang sangat kepada Nabi SAW. Isteri dia sendiri tu kena kira, tak ada kepada orang lain, dia dululah dapatnya air kencing tu ke, ataupun darah tu ke, dia sendirilah dapat. Tapi dia tak pernah buat. Sebab apa? Ini jelas Nabi SAW sudah ajar dah, air kencing najis, ini najis, ini kotor, dia sudah ajar dah. Kalau yang bersih, bukan masalah ta'assub, apakah tidak kau bercanggah dengan ajaran umum Islam yang melarang ta'assub, bukan masalah ta'assub. Kerana kasih, nak buat kenangan, ingatan, itu boleh. Sebab itu Nabi SAW, dia bila cukur kepala kan, dia bagi kepada sahabat dia. Kenapa dia tidak pernah bagi macam tu air kencing dia ataupun darah dia kepada sahabat? Jawabnya kerana hukum asal Islam, benda ni najis. Bila najis tak kira siapa pun. Dia tidak ajar begitu. Tapi dia nak buat contoh, kalau rambut itu tidak najis, kita boleh simpan. Kalau kita nak letak dalam poket buat sembahyang pun tak jadi masalah. Dia bagi. Itu untuk kenangan. Boleh jadi sebagai isyarat kepada benda lain lagi. Isyaratnya macam zaman sekarang ni kan, orang boleh kesan buat ujian DNA dan sebagainya, ataupun nak kesan penyakit, boleh melalui selai rambut, boleh. Jadi isyarat ke situ. Kalaulah kita ni dapat kesan betul-betul yang Nabi punya, dan bandingkan dengan yang lain-lain yang dakwa sebagai anak cucu Nabi, mungkin kita dapat kesan dengan rambut tu. Itu antara mungkin faedah dia lah. Kalau kita nak fikir secara terbuka zaman sekarang ni, kenapa dia bagi?
Mangkuk dia ada bagi kepada sahabat. Itu yang suci. Dia tidak ajar jadi pengotor dan buat ikut suka hati. Dia tak ajar. Tak ajar pun takkanlah orang yang kerana cinta kepada kita, dia lupa diri dia, kita nak pukul dia, kita nak maki dia. Itu bukan juga cara Rasulullah SAW. Jadi biar saja begitu ya. Yang nak pakai untuk umum, hurrimat alaikumul maitatu waddamu. Sebut darah. Dia tak kata darah Rasulullah kecuali kamu, tak ada. Diharamkan kepada kamu bangkai, darah dan seterusnya yang lain-lain. Darah tu termasuk. Jadi tak ada kecuali. Kalau nak kata ada kecuali, kena ada dalil. Itu tak boleh jadi dalil. Sebab orang tu di luar kawalan, dia tak sedar diri. Kenapa Rasulullah tak marah? Sebab orang ni sayang kepada dia sangat. Takkan kita nak marah? Cuma dia sudah bagi panduan umum. Dan tengok sahabat-sahabat besar dia, ramai lagi yang lain. Ada ke buat? Tak ada buat. Bila begitu, itulah yang menjadi ikutan kita. Jangan ada yang kecuali yang pelik-pelik gaji-gaji yang seorang dua, itu tak boleh kira, tak boleh jadikan panduan. Bukan masalah ta'assub. Ta'assub tak boleh. Sayang tak apa. Salah satu tanda orang tu sayang, dia nak simpan barang, baju Rasulullah ke, ataupun apa di rambut Rasulullah ke. Itu tak termasuk dalam ta'assub. Orang lain pun boleh kita buat itu kalau nak. Tapi siapa nak simpan rambut kita kan? Kuku kita siapa nak simpan? Kalau Rasulullah ada nak simpan. Sayyidina Muawiyah simpan kuku Rasulullah SAW. Dia kerak kuku, kan dia adik ipar Rasulullah SAW. Dia kerak kuku, dia simpan. Jadi orang-orang yang kasih telajak macam ni, kalau ada perbuatan dia yang berbeza, kita tak boleh pakai, tak boleh ikut. Jadi dia ambil, dia kata kalau saya mati, bila kafankan saya tu, ni kuku-kuku Rasulullah letak dekat mata dia. Padahal kita kata Nabi pernah ajar macam tu. Tak ada. Tak pernah. Nabi tak pernah ajar, tapi sayang dia tu. Itu kehendak dia. Jadi anda, benda tu tidak najis pun. Tidak najis pun. Rasulullah SAW pernah, Abdullah bin Ubay bin Salul, anak dia minta pakai baju Rasulullah tu, biar dia kafankan. Rasulullah benarkan. Jadi kalau yang lain-lain, apa salah? Soal dia tu tidak memberi kesan, itu cerita lain. Tapi Rasulullah SAW tu kehendak orang. Mana-mana yang boleh tu, boleh tu. Mana-mana yang tak boleh, jangan. Ada kemungkinan tak hadis yang sahih riwayatnya, tapi tak sahih dirayahnya? Ya, banyak. Untuk sahih betul-betul, sesuatu hadis mesti sahih dari sudut riwayat dan dirayah. Ringkas itu. Ini soalan lagi. Apa kaedah dalam periwayatan sirah? Apakah kaedah dalam periwayat sirah perlu sama dengan periwayatan hadis? Benarkah ada ulama yang memberi keringanan dalam periwayatan sirah Nabi SAW? Mohon penjelasan. B. Apakah ada perbezaan Syiah Syria dan di Iran? C. Apakah kita dibolehkan mencerca dan memaki puak-puak Syiah dengan kata-kata kesat dalam laman sosial? Ramai yang berbuat demikian. Jadi kaedah, dia sebenarnya kaedah ini adalah penemuan dan rekaan ulama-ulama hadis. Ada asas-asasnya, kaedah ini jika dipakai, digunakan untuk apa saja cerita, tetap baik hasil dia. Tetap kita mendapat hasil yang baik. Kita tak akan dapat kekotoran ataupun kepalsuan, dusta di sebaliknya. Jadi kalau diguna di mana-mana dalam sirah, itulah yang sebaik-baiknya. Kerana tak mau guna kaedah itu, itulah dia ingat kaedah ni untuk hadis saja sesuai, sedangkan kaedah ni untuk semua. Cuma hadis itu lebih khususnya memanglah ada, tapi untuk kita mendapat sesuatu berita yang betul, yang bertapis, kita kena guna penapis ini. Sebab cerita tu sama ada sirah ke ataupun hadis, sama saja. Ceritalah. Cerita tentang Rasulullah SAW juga. Tidak kata Rasulullah SAW akan tercemar dengan hanya hadis saja, dipalsukan. Kalau sirah pun sama juga berkenaan dengan dia. Jadi sebaik-baiknya kita tetap menggunakan kaedah yang sama. Itulah yang sebaik-baiknya.
Kalau ada orang kata, ada juga ulama yang kata berbeza, itu pendapat dia. Dia nak minum air biasa, ni air pahit, ikut dia. Sebab dia kata halal. Nah, tapi kalau jadi apa-apa, sakit perut kan jangan marah diri sendiri. Ini yang kita bagi penapis ni untuk apa? Untuk selamat, untuk sedap minum air. Kan baik. Kalau nak selamat betul-betul, minumlah yang bertapis, yang terjamin. Kalau nak minum air di tepi jalan, itu boleh. Tapi begitulah keadaannya. Sebaik-baiknya kita jangan begitu. Apa perbezaan Syiah di Syria dan di Iran? Ya, ada bezanya. Ada bezanya. Kalau di Syria tu dia banyak pula pecahan Syiahnya. Alawi, Duruz itu pun termasuk juga. Di Lubnan ke apa tu. Tapi dia seperti kata-kata ulama tadi, al-kufru millah wahidah. Kufur ini satu saja, walaupun nama dia banyak, ini agama, tapi hakikatnya satu. Jadi bila Syiah ni walaupun tidak sama, tapi bila nak menghadapi orang Islam, dia jadi bersatu. Dia jadi sama. Jadi hakikatnya mereka boleh berpakat. Jadi kita pun umat Islam sepatutnya begitu. Jadi terbukti sekarang ni Syiah mana-mana pun memang teruk lah. Itulah memang tak boleh pakai. Memang tak ada peri kemanusiaan. Itu sudah terbukti. Apa yang ada dalam kitab-kitab dia selama ni, dia kata benda ni akan berlaku apabila Imam Mahdi datang. Belum Imam Mahdi datang lagi dia sudah buat. Apabila Imam Mahdi dia datang, memang dia akan buat begitu. Memang dalam kitab dia. Tapi kenyataan yang kita tengok sekarang ni, belum datang pun dia sudah buat macam tu. Kalau datang tak tahu macam mana dia buat. Sudah sebut dalam kitab-kitab, dia akan robohkan Kaabah, dia akan bunuh penjaga tanah haram. Dia akan buat. Dalam kitab dia sudah sebut. Itu dia akan bongkarkan kubur sahabat-sahabat. Itu dia nak sangat Syria tu. Sebab Muawiyah, ramai lagi sahabat-sahabat yang dikebumikan di sana. Apa dia nak buat? Kalau di Madinah, dia akan bongkarkan kubur Aisyah, dia akan bongkarkan kubur Abu Bakar, dan isytihad di hadapan orang ramai, inilah penjahat, inilah penipu, perosak agama. Itu dalam kitab dia. Tapi Khomeini pernah kata, kalau nak tunggu Imam Mahdi tu kan, dalam hukuman Islamiah dia, tak tahu, mungkin 1000 tahun lagi pun tidak datang, 2000 tahun pun tak datang. Jadi dia kemukakan satu teori baru, namanya teori walayat faqih. Walayat faqih ni, faqih tu boleh mengambil alih apa yang akan dilakukan oleh Imam Mahdi tu, faqih tu sendiri. Jadi ulama-ulama dia lah, ayatullah lah, boleh buat. Itu satu pendapat baru lah, teori baru. Jadi apa yang dilakukan sekarang ni, mungkin dia kira dia boleh buat. Kalau nak kira mengikut ajaran Syiah yang sebenarnya, dia tak boleh tegakkan negara sebelum datang Imam Mahdi, tak boleh. Tapi yang jelas dia telah buat, dan dia sungguh-sungguh nak kan, di mana-mana pun. Jadi artinya teori Khomeini itu sudah tersebar dengan meluas, iaitu faqih, yakni ayatullah dia tu boleh mengambil alih, boleh melakukan apa yang dikatakan akan dilakukan oleh Imam Mahdi bila dia muncul nanti. Sebab kalau nak tunggu, dia tak tahu bila. Itu kata Khomeini. Apakah kita dibolehkan mencerca dan memaki puak-puak Syiah dengan kata-kata kesat dalam laman sosial? Rasanya kena berhati-hati dari sini, cermat sikit. Jangan terlalu kasar, kecuali kalau dia berkasar. Jagalah akhlak kita tu. Sebab bagaimanapun kita tetap pendakwah. Bila pendakwah, kena jagalah akhlak-akhlak. Kemukakan bukti dengan baik. Jangan kira nak maki, nak sumpah, itu bukan cara kita. Rasulullah SAW dia tidak buat gitu, kecuali kalau dia buat dulu. Kalau dia tidak buat dulu, jaga. Itulah antaranya. Ini ada beberapa soalan banyak ni. Itulah sebab saya rasa 1-2 pun tak boleh habis ni, banyak ni. Macam mana ni? Kita nak tahu lagi ke? Berhenti lah dulu. Banyak ni.
Tapi kalau orang yang berkenaan dia boleh pergi ke sana, mungkin kita boleh bawa ke sana besok. Tapi saya tak tahu siapa yang tanya ni, mungkin ada ke tidak besok. Sebab panjang sangat. Okay. So untuk malam tu kita akan tangguh ke networking lah. Mungkin besok ataupun internet. So ya, ada dua pengumuman. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada masa sikit je nak bagi keterangan dengan bantuan Pak Wan Syukri. Di tangan Pak Wan sekarang ni dia bawa ada 2 kitab. Satu kitab An-Nukat ala Muqaddimah Ibn Salah oleh Az-Zarkashi. Yang ni nukat yang syarah Ibn Salah juga oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Setiap ni ada 5 set sahaja. Yang Zarkashi harga 30, yang ni harga 26. Saya pun tak pandai sangat bab ni, tapi kitab ni kira hebat sangat lah. Mungkin Maulana boleh terangkan pada masa akan datang, insyaAllah. Tapi kitab ni memang sangat baik. Dia menceritakan tentang asas ilmu hadis. Siapa nak boleh bincangan ataupun Pak Wan lah. Ada 5 set je bagi setiap satu. Yang kedua, ada kitab Fathul Bari. Fathul Bari ni dia ada dua versi. Satu versi yang mahal sikit, satu lagi yang murah sikit. Tapi yang mahal pun jika dibandingkan dengan kedai lain jauh murah ni. Kitab macam ni juga saya tanya di 2 buah kedai masa pesta buku, harganya 13 jilid. Tapi yang ni harga 350. Dan satu lagi kulit yang dia macam usang sikit coklat, tapi okey je. Bagi orang yang tak ada duit boleh pilih kitab yang tu lah. Harganya 250. Yang tu 250, yang ni 350. Ada satu lagi besi, yang tu 18 jilid, yang tu harga dekat 500, yang tu mahal. Saya tak bawa yang tu. Ada 5 set yang bawa yang ni, tapi 5 set tu semua dah habis ditempah. Kalau nak Pak Wan boleh bawa Bumi akan datang lagi. Oh tak ada tak? Tapi Pak Wan okey yang minggu depan boleh datang lagi. Siapa nak boleh tempah, nanti boleh minta Pak Wan macam mana. Cuma yang besi murah tu 250. Ada satu set yang dibawa dan satu tu belum lagi tempah. Kerana yang tempah tu tarik balik. So yang tu terbuka. Jadi siapa yang berminat boleh bincang lepas ni, insyaAllah. So alhamdulillah. Untuk maklumat seterusnya, untuk maklumat juga pihak paksi ada membuat penghutan untuk biar Ramadan. So siapa minat boleh kata insyaAllah untuk minat. Dan keduanya untuk maklumat kuliah kita akan berehat selama 2 bulan. So akan di-continue balik pada 24 bulan 8 insyaAllah. 24 bulan 8. So dan juga kita akan maklumkan mungkin pada 24 bulan 8 tu akan ada perubahan tempat lokasi untuk kuliah. So insyaAllah kalau katakan dalam masa terdekat mungkin depan raya kita akan maklumlah melalui Facebook ataupun dalam sosial. So terima kasih dan kita bertemu pada